Baiklah, topik pendidikan seterusnya kita akan bawakan kepada anda semua berkaitan dengan bagaimanakah usaha kita Malaysia ini untuk mengantarabangsakan IPT kita. Jadi hari ini kami sangat berbesar hati bersama dengan Profesor Dr. Syahriman Zainal Abidin, iaitu penolong Naib Chancellor Perantarabangsaaan Universiti Teknologi Mara UiTM. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Isu ataupun matlamat untuk mengantarabangsakan IPT bukan satu usaha yang berterusan. Bagaimana sebenarnya, kalau boleh Prof. Dr. kongsikan sekali lagi kepada para penonton kita pada pagi ini, pengantarbangsaan bagaimana sebenarnya disasarkan oleh IPT kita? Okey, IPT telah mengadakan perancangan yang agak lama berkenaan dengan pengantarbangsaan. Ianya bukan benda yang baru. Ya. Dan menurut amanat daripada Perdana Menteri Malaysia dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Pendidikan Tinggi, iaitu Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, telah membuat satu hala tuju bagi tahun 2024 yang mana terdapat 5 dipanggil fokus utama, dan fokus yang keempat adalah pengantarbangsaan. Dan di samping itu terdapat 20 hala tuju yang mana ianya menjadi sebagai garis panduan kepada semua IPT di Malaysia untuk menuju ke peringkat pencapaian peringkat antarabangsa. Dan buat masa ini di UiTM berdasarkan kepada perancangan strategi 2025 memang pengantarbangsaan merupakan agenda yang utama. Dan kalau kita tengok dari segi hala tuju Kementerian Pengajian Tinggi, disebut tentang kemenjadian pelajar teknologi sentrik, termasuk juga berkenaan dengan TVET, Advanced TVET, dan juga Work-Based Learning, yang mana semua ini amat berkaitan. Sebab kalau kita lihat di masa ini, kebanyakan universiti di Malaysia kita, walaupun telah ada perancangan yang strategik secara bersasar, tetapi disebabkan Perdana Menteri dan juga Menteri Pengajian Tinggi mahukan agenda pengantarbangsaan ini dilakukan pada tahun ini. Jadi kebanyakan universiti di Malaysia ini menurut ke arah itu. Dan ianya seperti mana yang disebut oleh Perdana Menteri ke-10, mengapai di langit dan berakar di bumi. So walaupun kita menumpukan kepada pengantarbangsaan, tapi kita mesti membawa bersama nilai-nilai Malaysiana supaya kita berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan universiti antarabangsa. Apakah contoh-contoh inisiatif ataupun kerjasama yang telah dilakukan dalam proses pengantarbangsaan IPT pada zaman sekarang? Okey, antara kerjasama yang dijalankan adalah penyelidikan dan inovasi. Ini adalah perkara utama. Penyelidikan inovasi ini selalunya tertumpu pada penyelidikan yang berimpak tinggi, yang mana kebanyakan universiti ia bersifat akademik kan, dan juga sebagai seorang pensyarah, scholarly output ni penting supaya dapat menjadi rujukan kepada komuniti akademik seluruh dunia. Dan sebagai pensyarah, selain penghasilan dia panggil scholarly output, penerbitan yang berintegriti seperti penerbitan berindeks tinggi seperti di Scopus Web of Science menjadi penumpuan utama. Dan penyelidikan di UiTM, kita ada beberapa signature program yang mana ianya banyak membantu dari segi visibility UiTM menjadi sebagai pusat rujukan antarabangsa. Doktor, berbalik kepada fundamental ataupun isu asasnya tentang akses. Bagaimana isu akses ini diperhalusi dalam usaha untuk pengantarbangsaan IPT khususnya UiTM? Okey, accessibility ni antara isu yang lazimlah di UiTM, kerana UiTM ni kita terikat dengan Akta 173 Universiti Teknologi Mara dan juga Akta 153 Perlembagaan Malaysia, yang mana
tujuan kewujudan UiTM ni adalah untuk menghasilkan profesional, bumi putera profesional yang boleh berdaya saing. Dan walaupun kemasukan pelajar di UiTM ni tertumpu pada Melayu dan bumi putera, tetapi sekarang ini UiTM dah buka kemasukan untuk pelajar antarabangsa. Dan buat masa ini kita ada lebih dalam 1,600 pelajar antarabangsa di UiTM. Dan ianya merangkumi seluruh dunia, termasuk pelajar daripada Amerika, daripada Eropah, daripada kebanyakannya Asia. postgrad ke macam mana produk? Kebanyakannya postgrad. Postgrad untuk program master dan PhD. Bagi pelajar undergraduate, biasanya kita bagi penumpuan pada program transfer kredit yang bersifat satu semester ataupun yang jangka pendek, seperti program summer school. Jadi dalam proses mengantarabangsakan IPT ini, segala aspek perlu diambil kira. Pelajarnya, pensyarahnya, fasilitinya dan segala macam yang berada di IPT. Apakah cabaran yang dihadapi oleh IPT untuk mencapai apa yang kita inginkan mengantarabangsakan IPT pada ketika ini? Okey, antara cabarannya adalah dia panggil dari segi international outlook ataupun global appearance kan. Kebanyakan di universiti di Malaysia ini, antara cabarannya adalah untuk pertamanya dari segi peruntukan dana kan. Walau bagaimanapun bagi kita panggil high COE ataupun Center of Excellence yang terdapat di UiTM ini, kebanyakan mereka boleh generate revenue untuk pembangunan dari segi capacity building in higher education, yang mana akhir sekali dia akan meningkatkan dari segi infrastruktur kan, dan juga dari segi facility software hardware, supaya pelajar pun boleh guna dan ianya adalah setanding dengan universiti di antarabangsa. Prof. Dr. selain cabaran itu kita lihat sebagai satu potensi dan boleh diatasi, tapi dari aspek kesediaan pula, bagaimana dari segi kesediaan internal dan juga eksternal untuk memastikan matlamat pengantarbangsaan dapat direalisasikan? Okey, kalau di UiTM, pensyarah UiTM memang dah sedia dari segi kelulusan akademik. Kebanyakan pensyarah di UiTM berkelulusan PhD dan majoritinya mempunyai master. Maknanya mereka adalah subject matter expert dalam bidang tertentu. Dan UiTM sahaja kita ada 9,000 orang pensyarah dan kita ada 180,000 orang pelajar. Dan kita menawarkan lebih 500 program daripada muzik sehingga ke medik kan. Di situ saja dah menampakkan kita UiTM ni agak versatile dari segi penawaran program. Dan UiTM juga mempunyai program yang tersenarai dalam QS World University Ranking. Seperti contohnya bidang kejuruteraan, bidang art and design. Art and design di UiTM pun kita dah berada di di tangga QS World University Ranking by subject 240 kan. Maknanya kita di UiTM ni dia berjaya. Program itu berjaya, visible, dan kita ada program-program lain seperti accountancy, program seperti undang-undang dan lain. Kita ada 13 program. 13 program ni boleh menjadi signature program untuk menarik pelajar antarabangsa, sebab QS World University Ranking ni adalah ranking yang voters ni adalah daripada luar Malaysia. Kebanyakan universiti di luar Malaysia, dan yang dinilai adalah berdasarkan pada 4 indicators seperti academic reputations, employer reputation, citations dan H-index. Yang ini memang perkara lazim dalam bidang akademik, yang mana kebanyakan universiti di dunia dia akan melihat kepada 4 perkara ini untuk menentukan program itu relevan ataupun popular. Tetapi mungkin soalan terakhir untuk minit-minit terakhir ini, Prof, pendapat Prof mengenai satu situasi, masih ada lagi ibu bapa ataupun masyarakat kita sekarang mengklasifikasikan ataupun meletakkan label, okey, ini first class university, ini second class university, ini third class university, dan ada yang mendapat tawaran daripada UiTM, tak nak masuk kat sini sebab saya nak
aim untuk universiti-universiti lain. Dari segi mentaliti masyarakat, bagaimana untuk kita hadapi cabaran tersebut supaya proses pengantarbangsaan ini bukan saja berlaku di UiTM, malah kita melihat semua IPT ini sama dan kita berganjak untuk mengangkat IPT itu ke peringkat antarabangsa semua sekali. Okey. Untuk menjawab soalan ini, saya suka rujuk pada graduate employability kan, yang mana dari segi kebolehpasaran pelajar tu menunjukkan yang bidang-bidang yang ditawarkan di UiTM ni adalah bidang yang menempati kenderaan pasaran. Dan mengikut statistik dia panggil daripada tracer study yang dibuat oleh ICANN, Industry Community Alumni Network, lebih 90% pelajar UiTM berjaya mendapat kerja selepas tamat pengajian. Dan kebanyakannya sama ada mereka bekerja di peringkat sama ada sektor kerajaan, swasta ataupun bekerja sendiri. Dan berkenaan dengan persepsi masyarakat tentang UiTM, dahulu dia dianggap sebagai pilihan kedua kan, tetapi sekarang UiTM menjadi pilihan pertama. Pertamanya UiTM, semua program di UiTM yang ditawarkan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa perantara. Dan selain daripada itu, kita juga menggalakkan pelajar mengambil bahasa ketiga. Ya, betul. Kan, sebab mengikut 20/7 KPT kan, multi language ni adalah digalakkan kan. Ya, betul. So kita pun menuju ke arah itu. Dan UiTM tidak lupa juga memberi fokus kepada golongan OKU untuk sama belajar. Yang mana kita tak ada membezakan dari segi kelemahan fizikal kan. Yang penting kita cuba untuk membantu OKU supaya boleh maju bersama dengan pelajar-pelajar yang lain. Terima kasih, ucapkan selamat berjaya, maju jaya kepada UiTM dan kita nantikan apalagi antarausaha dan hasil kejayaan daripada inisiatif untuk pengantarbangsaan. Terima kasih Prof. Dr. kerana sudi bersama kami pagi ini. Kita ingin ke Kedah. Kita akan ke cerita pagi negeri Kedah ini berkaitan dengan langkah keselamatan dan juga pencegahan kebakaran ketika musim kemarau. Rakan kami Nur Hidayah sudah pun bersedia untuk laporannya. Hidayah, silakan.